So insya-Allah malam ni saya nak kongsikan 7 surah yang perlu kita hafal sebelum kita meninggal dunia. Antara ketujuh surah ini, kalau kita tak dapat hafal ketujuh surah ini, paling kurang di antara ketujuh surah ni kita dapat, contohnya kita dapat hafal 2 surah daripada 7 surah, 3 surah, 4 surah. Kalau tak boleh hafal ke 7 surah tersebut. Okey, baik. Penting tak surah-surah ini? Kerana 7 surah ini merupakan surah amalan yang mana Mai Mengaji selalu bawa. Kalau tuan-tuan follow Facebook Mai Mengaji, ke 7 surah ini selalu Mai Mengaji bawa. Selalu Mai Mengaji buat live untuk nak ajak orang ramai beramal dengan surah-surah ini. Okey, baik, jom kita tengok surah yang pertama. Surah yang pertama ini kita nak baca pada malam ini. Surah apa tuan-tuan? Surah Al-Mulk, Kerajaan Langit. Okey, surah Al-Mulk ni ada berapa ayat? 30 ayat saja. Banyak tak? Tak banyak pun. So kalau boleh kita tanam azam betul-betul, antara ketujuh surah ni aku mesti boleh hafal sebelum aku meninggal, sebelum aku menutup mata. Okey, kita balik kepada yang pertama tadi, surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini kelebihan dia kalau kita amalkan adalah dapat tambah rasa tawakal kita kepada Allah. Yang kedua, terhindar daripada perbuatan maksiat. Yang ketiga, terhindar ataupun dijauhkan daripada siksaan kubur. Ini paling famous, semua orang tahu surah Al-Mulk ini. Kalau kita amalkan, dia merupakan sahabat ataupun teman kita nanti di alam barzakh. Dia akan teman kita, dia akan defend kita daripada siksaan kubur. So yang seterusnya, dijauhkan daripada azab. Yang seterusnya, dicatat malaikat beramal kebaikan yang banyak pada malam itu. So malam ini kita nak bacalah surah Al-Mulk ni. Okey, surah yang pertama banyak sangat kelebihan dia. Surah yang kedua yang perlu kita hafal sebelum kita meninggal dunia. Surah yang kedua adalah surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi pun kita selalu buat live seminggu sekali. Betul tak? Hari Jumaat kita akan baca satu surah terus. Tuan-tuan, surah Al-Kahfi ni memang panjang, akan tetapi tak banyak pun kalau kita amalkan ataupun kita hafal 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Kalau tak mampu 10 ayat awal, 10 ayat akhir, 10 ayat awal sahaja pun dah mencukupi. Boleh? InsyaAllah. Antara kelebihan kenapa pentingnya kita hafal surah ini, kelebihan beramal dengan surah Al-Kahfi ini, yang paling famous adalah terhindar daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, kita akan dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, disinari cahaya kebaikan. Itu yang ketiga. Yang seterusnya, dijaga dari gangguan syaitan. Yang terakhir, meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan kelebihan-kelebihan orang yang beramalkan dengan surah Kahfi. So, penting tak kita hafal surah Kahfi? Paling kurang 10 ayat awal ataupun tambah sikit lagi 10 ayat akhir. Okey, surah yang ketiga, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ni sedap kalau tuan-tuan baca dengan penuh kemerduan. Surah Ar-Rahman ni dia menceritakan tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi. So antara kelebihan orang yang beramal dengan surah Ar-Rahman ini, dapat mengingatkan, buat kita rasa lebih bersyukur. Sebab ada ayat yang berulang tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, antara kelebihan lain, mendapat syafaat di hari kiamat. Yang seterusnya, matinya orang yang sering membaca Ar-Rahman seperti syahid. Subhanallah. Banyak kelebihannya rupanya. Okey, baik, ni antara surah yang ketiga. Surah yang keempat. Surah yang keempat ini pun kita selalu bawa dalam live, yakni surah Al-Waqi'ah. Waktu bila Mai Mengaji selalu bawa? Waktu jam 10.30 pagi, surah Al-Waqi'ah. Yang dikenali surah Al-Waqi'ah ini merupakan magnet rezeki. Yang kita tahu, dan saya yakin semua orang tahu surah Al-Waqi'ah ni, kenapa orang
suka dan menjadi favourite, kerana surah ini merupakan surah bila kita amal, segala urusan kehidupan kita dilancarkan, dipermudahkan. Itu salah satu daripada kelebihan orang yang beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Yang seterusnya, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diringankan sakitnya. Pernah dengar tak diringankan sakitnya? Ini merupakan salah satu kelebihan orang yang beramal dengan surah Al-Waqi'ah. Yang seterusnya, mendapat perlindungan diri daripada kemudaratan dunia. Yang terakhir, diberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Senang cerita, kesimpulan daripada surah Al-Waqi'ah ini, segala kehidupan seharian kita ini, jika kita tak pernah tinggal pun surah Al-Waqi'ah, Allah akan lancarkan. Allah akan mudahkan perkara yang susah, perkara yang kita harungi dengan perit. Okey, yang seterusnya kita nak pergi surah yang seterusnya adalah surah Yasin. Surah Yasin kita selalu baca tak? Dalam live di Teratak Main Mengaji, kita bawa setiap hari jam 8 malam. Subhanallah. Tuan-tuan saja kena betul-betul cari masa 8 malam. Aku akan ikut live Main Mengaji. Kita dekat Main Mengaji, kita nak ajar orang beramal dengan surah-surah amalan ni. So kita bawa jam 8 malam. Antara surah Yasin ni, dia merupakan qalbul Quran, hati Quran. Penting tak kita beramal? Penting tak kita hafal? Penting. Surahnya pendek dan mudah selalu kita bacakan. Cumanya kalau kita hafal semua tu, mungkin tertukarlah ayat dia kan. So salah satunya diampunkan dosa-dosa, mempermudahkan segala urusan kita. Yang seterusnya, segala hajat yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya. Boleh? Sebab itulah selalu kalau macam berlaku apa-apa, kita selalu baca surah Yasin dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Anak nak exam pun kita baca Yasin. Orang sedang sakit pun kita baca Yasin. Sebab apa? Dia merupakan qalbul Quran, hati Quran. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Surah yang ke-6 yang patut kita hafal, yang penting kita hafal sebelum kita meninggal dunia. Surah yang ke-6 adalah surah Baqarah. Banyaknya ustaz surah Al-Baqarah ni. So jangan risau tuan-tuan. Surah Al-Baqarah ini 2 ayat terakhir. Bukalah Al-Quran, tengok ayat yang terakhir tu kita hafal. Sebab apa? Ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. So tak banyak pun hafal 2 ayat terakhir surah Baqarah. Boleh? InsyaAllah sama-samalah kita hafal. Dan selalu kita baca sebenarnya tu. Baik, ayat surah yang seterusnya, surah yang terakhir, surah yang ke-7, surah As-Sajdah. Surah Sajdah pun ada kita bawa dalam live keluarga Main Mengaji. Waktu bila? Sama waktu dengan surah Al-Mulk. Surah As-Sajdah kita mula dulu. Surah yang kedua surah Al-Mulk. Malam ni kita nak baca ni. So surah yang ke-7 ni adalah surah As-Sajdah. So surah As-Sajdah ni, Nabi tak akan tidur sampai beliau membaca surah As-Sajdah dan Al-Mulk. Yang ni hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang merindukan syurga dan sifatnya, bacalah Al-Waqi'ah. Barang siapa yang ingin melihat sifat neraka, maka bacalah As-Sajdah. So penting tak hafal surah Sajdah ni? Penting. Tambah-tambahlah pada pada kaum Adam, kaum lelaki. Kerana anda adalah imam, boleh jadi imam kepada suami, kepada isteri anda dekat rumah. Bacalah surah Sajdah ni waktu subuh kan, yang mana ada sujud tilawah.